Adun Manjoy daripada Parti PAS ini kelihatannya kantoi menipu. Benarkah beliau menipu? Satu persoalan yang menarik untuk saya katakan bersama dengan anda sahabat semua. Kerana katanya posting beliau itu telah dimanipulasi. Macam mana pula manipulasi ya? Dan mari kita lihat kenyataan beliau. Dan satu lagi kenyataan media yang menarik untuk saya kongsikan adalah laporan polis pemuda daripada Negeri Sembilan dan Pulau Pinang Parti DAP. Jadi ayo kita lihat apakah kononnya posting beliau dimanipulasi. Ayo kita lihat bersama kenyataan media ini. Pemuda mana surat tadi? Alright. Ini dia. Kenyataan media katanya dah buat pembetulan tapi hantaran Facebook saya ditangkap layar sepantas kilat. Maksudnya sepantas kilat katanya. Maksudnya dia posting terus kena screenshot dan kena viral. Itu mungkin yang cuba disampaikan oleh Adun Manjoy daripada Parti PAS ini. Jadi saya mahu membawakan anda sahabat semua bagaimana terkantoinya penipuan oleh ahli Dewan Undangan Negeri ini. Jadi untuk yang pertamanya mari kita lihat terlebih dahulu kenyataan media beliau. Ya, apa yang berlaku hari ini, katanya dia ada buat pembetulan tapi hantaran FB saya ditangkap layar sepantas kilat. Jadi Ketua Pemuda PAS Perak Muhammad Hafiz Sabri mendakwa hantarannya di media sosial mengenai insiden serangan terhadap Sultan Perak Sultan Nazrin Shah semalam telah dimanipulasi oleh pihak tidak bertanggung jawab. Adun Manjoy itu berkata pada waktu kejadian dia telah mendapat makluman awal serangan itu dilakukan seorang perempuan berbangsa Cina. Serangan awal, maklumat awal yang belum pun pasti, yang belum pun ada kesahihan, dia terus buat posting dan menuduh bangsa Cina sahabat-sahabat semua. Kerana begitu pantas, kerana cepat sepantas kilat dia membuat posting, kerana katanya dia mengetahui bahwa perempuan atau wanita itu adalah berbangsa Cina. Kerana itu dia, pada pandangan saya, begitu pantas dia untuk membuat posting. Dan sebagai rakyat yang sayangkan Tuanku Sultan Negeri, perasaan bimbang dan takut akan keselamatan Tuanku Sultan hadir dalam perasaan saya katanya. Jadi ketika itu saya telah membuat posting secepat mungkin kerana ia melibatkan satu breach of security, kawalan keselamatan kepada Duli Yang Maha Mulia Tuanku Sultan Perak. Namun, mari kita lihat ini kenyataan beliau lagi. Namun selepas beberapa minit saja saya membuat posting, saya mendapati sumber awal saya adalah tidak tepat dan saya telah membuat pembetulan pada posting asal saya secepat mungkin, tidak lebih beberapa minit daripada posting awal. Katanya tidak lebih dari beberapa menit. Mari kita lihat betulkah kenyataan yang dibuat oleh ahli Dewan Undangan Negeri ataupun Ustaz ini. Kalau kita lihat, ini adalah tangkap layar sahabat semua ya. Ini tangkap layar, mungkin anda tidak nampak saya tapi saya sedang bercakap. Tangkap layar posting daripada Hafiz Sabri. So, saya ada bulatkan bahagian merah di atas sana. Dia ada 4H, maksudnya 4 hour. Maksudnya apa sahabat semua? Screenshot yang diambil ini adalah posting beliau selepas 4 jam kemudian. Jadi kalau katanya dia telah posting hanya beberapa minit lepas tu dia ubah, itu bagi saya adalah satu pandangan ataupun satu kenyataan yang memanipulasi kebenarannya. Ya, sebab screenshot ini kalau betul tidak ada perubahan, dia di screenshot asalnya dan selepas 4 jam itu sebenarnya barulah mungkin selepas 4 jam ini pun beliau belum mengubah sebab ini screenshot yang telah viral dan screenshot ini diambil 4 jam selepas posting dibuat oleh Adun Manjoy ini sahabat-sahabat semua. Jadi kalau katanya bos selang beberapa minit saja beliau sudah ubah, itu mungkin satu manipulasi dan juga penipuan yang dibuat oleh ahli Dewan Undangan Negeri dan juga sebagai seorang ustaz pemimpin pemuda PAS Perak ini.
Jadi itu adalah satu pembohongan yang teramat besar, sahabat-sahabat semua. Jadi inilah yang saya katakan, adakah beliau kantoi, adakah beliau tidak tahu bagaimana mau tengok posting ini, ataupun screenshot itu diambil beberapa jam kemudian barulah mungkin dia ubah dan sebagainya. Katanya lagi, namun begitu ada pihak yang tidak bertanggung jawab telah membuat tangkap layar sepantas kilat ketika posting awal Facebook saya dan terus menyebar posting yang tidak tepat itu dan telah memainkan naratif isu seolah-olah saya memainkan isu perkauman, katanya dalam tulisan Facebook. Sekali lagi, dia cuba untuk mempertahankan dirinya. Katanya ada orang yang telah membuat tangkap layar sepantas kilat. Yang sepantas kilat membuat posting itu adalah ustaz atau pemimpin pemuda PAS ini. Ya, apabila mendengar kononnya wanita itu daripada ataupun berbangsa Cina, dia begitu sepantas kilat untuk membuat posting. Sahabat semua, ya, beliau cuba untuk memusingkan segala kebenaran di sini. Adakah itu yang coba dilakukan? Menarik untuk kita fikirkan bersama. Kata Muhammad Hafiz lagi, dia tidak menimbulkan isu bangsa atau etnik dalam mempersoalkan bagaimana insiden tersebut boleh berlaku. Sedangkan secara terang-terangan dia tulis sana berbangsa Cina. Bayangkan kalau awalnya dia tahu wanita itu adalah bangsa Melayu, adakah dia akan buat posting? Persoalannya menarik untuk kita fikirkan, sahabat-sahabat semua. Walau bagaimanapun, katanya dia berlapang dada kerana dapat memberi pencerahan kepada seluruh rakyat tentang apa sebenarnya yang berlaku, dan saya percaya warga masyarakat yang dikasihi boleh menilai dan melihat penjelasan saya dengan hati yang terbuka. Saya juga memohon maaf, katanya, atas kekilafan saya dalam isu ini. Sebagai manusia, saya juga tidak terlepas daripada kekilafan, kata Muhammad Hafiz yang turut membuat laporan polis berhubung perkara itu di Balai Polis Tambun, Ipoh, Perak hari ini. Jadi, adakah dengan memohon maaf apa yang dia posting itu boleh dimaafkan? Ya, sebab apa yang dipostnya itu adalah satu isu fitnah, penyebaran berita palsu, ya, seakan-akan memainkan sentimen bangsa, ya, bangsa Cina kononnya yang membuat ancaman, sedangkan hakikatnya bukan. Jadi adakah dengan permohonan maaf ini, apa yang dibuatnya itu boleh dimaafkan, sahabat semua? Adakah itu pemikiran pemimpin-pemimpin PAS? Adakah itu ajaran yang diajar oleh pemimpin-pemimpin mereka? Kerana apa? Seringkali seperti mana Pesuruhjaya PAS Perak sebelum ini, membuat fitnah, lepas tu mohon maaf, buat fitnah lagi, lepas tu mohon maaf. Kononnya beliau berhati besar kerana meminta maaf atas kekilafannya. Tapi kalau berkali-kali membuat fitnah, membuat posting yang tidak benar seperti ini, permohonan maaf itu bolehkah diterima? Atau adakah bagi pemimpin PAS, ustaz-ustaz PAS ini, dengan memohon maaf perkara tersebut itu boleh selesai? Itu satu persoalan yang menarik. Jadi kita menunggu, ya, tindakan daripada pihak berkuasa. Adakah pihak berkuasa akan membuat tindakan ke atas apa yang dibuat oleh ahli Dewan Undangan Negeri di Manjoy ini, iaitu wakil daripada parti PAS. Jadi apa pandangan anda, sahabat semua? Anda boleh berikan komen, ya, di dalam ruangan komen. Jadi sebelum saya mengakhiri pandangan ini, saya juga ingin berkongsi bagaimana hari ini dikatakan pemuda DAP Pulau Pinang dan juga Negeri Sembilan menggesah Ketua Pemuda PAS Perak untuk disiasat. Jadi itu antara kenyataan terkini daripada pemuda DAP Dapsi Pulau Pinang dan juga Negeri Sembilan, yang mana mereka menggesah pihak berkuasa menyiasat Ketua Pemuda PAS Perak Hafiz Sabri, berhubung kenyataannya yang menuduh seorang wanita berbangsa Cina telah menerjah Sultan Perak, Sultan Nazri Shah, ketika Majlis Sambutan Hari Kebangsaan peringkat negeri semalam. Dalam dua kenyataan berasingan hari ini, kedua-dua sayap dari Negeri Sembilan, dari Negeri DAP itu memaklumkan mereka telah membuat laporan polis berhubung kenyataan Hafiz. Katanya, kami mengecam dengan sekeras-kerasnya tindakan biadab dan tidak bertanggung jawab oleh Adun Manjoy Hafiz Sabri yang menyebarkan fitnah berunsur perkauman dalam insiden cubaan seorang wanita menghampiri Duli Yang Maha Mulia Sultan Perak ketika sambutan Hari Kebangsaan 2025 di Perak. Tanpa sebarang semakan fakta, Hafiz Sabri tergamak menuduh bahawa wanita berkenaan merupakan bangsa Cina. Sedangkan laporan rasmi pihak polis menyatakan dengan jelas bahwa individu tersebut adalah warga negara Melayu Islam yang mengalami masalah kesihatan mental
serta mempunyai rekod rawatan psikiatri. Jadi ini bukan sekadar kesilapan. Ini adalah satu bentuk politik jijik yang sengaja direka untuk meniup api kebencian kaum politik, kebencian kaum. Politik perkauman adalah pengkhianatan kepada negara, kata pemuda DAP Pulau Pinang itu. Jadi mereka menggesa Hafiz ini disiasat di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia, Akta 588 karena menggunakan kebenaran rangkaian untuk menyebarkan kandungan palsu atau jelik yang berunsur perkauman dan berpotensi untuk menggugat ketentraman awam. Selain itu juga meminta pemimpin PAS itu disiasat di bawah Seksyen 505 Kanun Keseksaan karena mengeluarkan kenyataan yang boleh menyebabkan ketakutan, kegentaran awam atau menggugat keamanan antara kaum di negara ini. Mereka juga menuntut Hafiz untuk memohon maaf secara terbuka serta PAS menyatakan penilaian rasmi mereka dalam isu itu. Jadi sebagai wakil rakyat dan graduan pengajian Islam, Hafiz Sabri sepatutnya menunjukkan akhlak, ilmu dan tanggung jawab moral, bukannya menjadi pencetus fitnah yang memecah belahkan masyarakat. Tegas mereka lagi. Sementara itu, pemuda DAP Negeri Sembilan menyifatkan tindakan Hafiz bermotifkan politik dan bertujuan untuk memecah belahkan perpaduan kaum. Tindakan sebegini mencerminkan kelemahan pihak pembangkang yang gagal menunjukkan pencapaian bermakna, sehingga terpaksa menggunakan taktik murahan untuk meraih sokongan. Jadi Dapsi sekali lagi mengecam sekeras-kerasnya tindakan tidak bertanggung jawab tersebut. Sebagai seorang ahli Dewan Undangan Negeri, YB Hafiz Sabri sepatutnya lebih berhati-hati dalam mengeluarkan kenyataan serta memainkan peranan untuk menyatu padukan rakyat, bukannya menanam kebencian, katanya lagi. Jadi itu antara kenyataan ya daripada pemimpin pemuda DAP daripada Pulau Pinang dan juga Negeri Sembilan yang juga ya turut telah membuat laporan polis terhadap Hafiz Sabri, ketua pemuda PAS Perak ini, yang dikatakan telah membuat satu posting yang berbau fitnah, berita palsu, dan boleh menggugat keharmonian kaum di dalam negara kita. Jadi kita menunggu, kita harap siasatan diadakan ataupun dilakukan ke atas pemuda PAS, ahli Dewan Undangan Negeri daripada parti PAS ini. Apa pandangan anda, sahabat semua? Anda boleh berikan komen di dalam ruangan komen. Jadi terima kasih. Izinkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa peribahasa mengatakan tapapun kangkap, 2 ton keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dada, tanya selera. Sekian je daripada Alright Dapat Channel. Saya kita berjumpa lagi. Bye-bye.